Hadirin hadirat yang sangat kita kasihi juga, semua wanita dan juga lelaki yang mendukung agenda memperkukuhkan, memperkasakan, mengarus perdanakan agenda wanita. Jangan tepuk kuat sangat untuk lelaki, tepuk lagi kuat untuk perempuan. Semuanya yang sudi hadir, kita hadir dalam Dewan. YB Fadlina Siddiq telah usahakan dengan seluruh tim wanita. YB Goh juga membantu. Dan saya fikir selain daripada yang berhormat, yang paling penting adalah wanita-wanita yang sudi menghadirkan diri daripada seluruh negeri, seluruh negara, seluruh Malaysia yang kita kasihi. Terima kasih, ya. Tidak terhingga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam juga dalam bulan September ini, salam Hari Malaysia. Salam agenda kita demi wanita. Saudara-saudari yang saya muliakan, saya tadi sangat terkesan kerana bertemu dengan beberapa orang wanita keadilan Lembah Pantai yang ketika saya dihalau daripada premis surau, sudi dan berani menemankan saya, ya, dalam hari-hari kali pertama bertanding di kawasan. Dan saya pasti ramai calon-calon kita sudah pernah dihalau berkali-kali. Jadi kita kerana itu mempunyai keberanian yang luar biasa, insya-Allah. Dan sudah tentu di Permatang Pauh, Kak Aisyah dan tim, kita telah menjadikan agenda utama semasa pandemik melanda. Apakah tumpuan, apakah yang kita fokuskan? Ketua isi rumah wanita, ibu-ibu tunggal yang terpaksa menyara anak-anak, lebih-lebih lagi bila ditimpa pandemik COVID, ditimpa musibah ekonomi, hilang peluang pekerjaan. Dan saudara-saudari, pada April hingga Mei 2021, Permatang Pauh dan isi-isi rumah B40 menjadi sasaran buat kita untuk kita belajar bagaimana COVID telah meninggalkan kesan yang begitu serius dan negatif. Bukan sahaja kepada ibu. Dia kalau ibu, dialah kena kerja, dialah kena cari rezeki. Anak-anak terpaksa menanggung beban intergenerational poverty and trauma. Dan siapakah yang bertanggungjawab mengepalai kajian tersebut? Anak Jati Negeri Sarawak, Prof. Dr. Fatimah Kari. Ya, anak Jati. Jadi saudara-saudari, saya nak tekankan, pada hari ini sebenarnya lahir daripada usaha untuk kita mengetengahkan, membawa kembali kepentingan fokus kepada wanita. Ya, dari segi undang-undang, kita mahu wujudkan kesedaran. Tanpa undang-undang yang mencukupi, tanpa pegawai sosial yang memadai, tak mungkin kita dapat bangkit dan mempertahankan golongan yang rentan dan memerlukan. Tapi saya rasa yang lebih penting adalah pergi sahaja ke semua klinik-klinik kesihatan. Kita sedang menghadapi krisis sosioekonomi. Krisis yang melibatkan wanita. Krisis yang memperlihatkan sumbang mahram. Ya, ibu-ibu yang tidak berbapa. Mereka terpaksa mengharungi bebanan anak-anak gadis. Dan semua ini haruslah menjadi agenda kita bersama kerana kayu ukur kejayaan kita dalam negara, dalam negeri Pulau Pinang, dalam negeri Selangor bukan semata-mata berapa kerusi parlimen, berapa kerusi DUN, berapa kerusi ahli majlis kita dapat. Tapi bagaimanakah kualiti, berapa anak-anak yang tercicir daripada sekolah, berapa ibu tunggal yang tidak mampu mendapatkan bantuan oleh negeri dan pusat, dan berapakah peluang pekerjaan yang bermakna yang mampu kita jana semasa kita sendiri diinsafkan oleh pandemik COVID-19. Saya nampak yang berbahaya
adalah kita pergi kembali kepada dunia dan pelaksanaan dan dasar ekonomi dan pentadbiran seolah-olah kita tak hadapi pandemik pun. Tiba-tiba dah naik, ya. Dari segi tekanan ekonomi, OPR untuk kali keempat. Isu SME, isu bantuan-bantuan mikrokredit. Kita tak dibenarkan dibawa ke depan untuk mengubah senario dan cara negara ditadbir. Saudara-saudari, bagi sekolah-sekolah bidang pendidikan, tanggungjawab kita di sini mengukur dan membantu anak-anak yang mengambil keputusan untuk cicir ataupun tidak mahu menyambung pelajaran. Adakah kita nak salahkan mereka? Tidak boleh. Kajian MPI sendiri sebentar lagi Prof Fatimah akan jelaskan. Kalau tak ada handphone pun nak pergi melihat kepada kandungan pelajaran, bagaimana mereka nak teruskan sekolah dari hari ke hari. Maka dalam segmen ini, pada hari ini sementara kita menyantuni wanita, kita memperjuangkan isu dan agenda wanita, kita memaksakan supaya isu-isu ini diarus perdanakan menjadi agenda utama. Kementerian Wanita bukan kementerian olok-olok, saudara-saudari. Kementerian Wanita, kementerian front and center, lagi penting daripada kementerian-kementerian lain kerana semasa pandemik senjata tak membantu kita. Yang membantu kita adalah keprihatinan dan cara untuk kita membimbing, membantu dan memberikan kebajikan yang sewajibnya. Maka hari ini saya berharap mungkin bila kita bergabung dan kita berkumpul tahun depan, kita boleh cari tapak dengan lebih besar, insya-Allah. Saya dah berjanji kepada wanita di luar sana, saya akan bergambar dengan mereka-mereka yang tak dapat masuk ke dalam dewan. Tapi saya fikir kita kena hadam kerana peperangan dalam pilihan raya akan menyebabkan kita kehilangan aset suara wanita yang dahulunya Datuk Seri Dr. Wan Azzah Wan Ismail yang telah membawa perlindungan dalam KWSP menerusi caruman Aisuri. Kita dalam Parti Keadilan Rakyat yang memperkenalkan agenda bagi melindungi masa depan wanita. Tapi bila kuasa dirampas, saudara-saudari, kuasa diambil dengan sebegitu rupa, apa kesannya? Pemimpin hilang jawatan tak apa. Tak apa lagi, boleh sabar lagi. Datuk Seri Tuan Azizah boleh jadi, doktor sukarelawan, dia ada degree in ophthalmology. Tapi wanita-wanita di luar sana yang mendapat kesan negatif akibat pemegang jawatan yang tidak layak dan tidak prihatin, tidak cakna tentang isu-isu bagi melindungi, menghormati dan mengupayakan wanita. Kita ada jalan yang jauh kerana semua pemimpin lelaki di sini tanggungjawab besar. Membudayakan pemahaman, sensitiviti. Dia tak akan tercipta dalam 24 jam, dalam satu hari, dalam satu bulan, dalam setahun. Dia memerlukan komitmen yang berterusan. Maka saya berharap hari ini sebagai permulaan dan insya-Allah kita wajib meneruskan kerana janji kita adalah untuk mengotakan apa yang kita kata. Rendra sentiasa menyebut perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi kalau Aisuri menjadi pelaksanaan pertama, kita ada 1000 lagi agenda bagi memastikan semua wanita dilindungi dan diupayakan, dan saya mahu kita bergerak bersama. Memang tak mungkin dapat suara yang sebati. Ada perlainan pendapat. Ada moto-moto yang selalu mengganggu-gugat suara dan juga fokus kita. Tapi kita sebagai wanita akan terus. Kerana cabaran yang kita hadapi bersama. Sabar je lah, Presiden sampai. Jadi, tak maulah kalau ada pergaduhan, ada perbezaan, ada perselisihan faham. Hari ini kita bulatkan tekad.
Today is our day as women. You want to empower women. You begin with yourself. You begin with each other. Kita insya-Allah diberikan kekuatan kerana apa yang anda rasa, percayalah, memang akan dirasakan oleh wanita lain. Jadi kalau mereka susah, kita juga susah. Dan anak-anak kita bukan anak-anak yang boleh berjaya tanpa dokongan, tanpa kejayaan ekosistem dan anak-anak lain. Maka dengan itu saudara-saudari, saya berharap bila anak-anak kita menunggang motor sikal pun mereka memakai helmet. Tapi kita juga mencari jalan bagi mengeluarkan, ada laluan bagi membebaskan mereka-mereka yang terpaksa terperangkap dalam pusingan kemiskinan. The cycle of poverty is real. Kalau masyarakat India, sebagaimana saya sebut dalam sesi tadi, Nambikai is the harapan yang mereka mahu supaya anak-anak mereka jauh lebih berjaya berbanding dengan ibu ataupun ayah. Maka walaupun di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak, saya tak boleh masuk Sarawak lagi tapi kita akan usahakan bab itu. Kita kena pastikan di seluruh Malaysia agenda ini berkumandang. Maka permulaannya hari ini di Batu Kawan tidak boleh terhenti hanya pada saat ini. Akan berterusan dan kita ambil dapatan daripada para pakar. Kerana mahu tidak mahu, kepakaran itu, pembuktian itu yang mampu melahirkan keputusan dan impak. Dan kalau keluarga B40 tak dapat rasa nikmatnya, sama ada di Puncak Borneo ataupun di Permatang Pauh, maka kita masih belum lagi boleh mengatakan kita berjaya. Dengan itu saudara-saudari, sertai saya tepukan gemuruh untuk Datuk Seri Anwar. Hanya lain kali tak payah bawa motor kuat-kuat, tapi lain kita setuju.